Hai, Assalamualaikum. Selamat datang ke kelas Ekonomi Madam Rose. Okey, untuk video pada kali ini kita masih lagi di bab 5 iaitu teori pengeluaran dan teori kos. Dan untuk kali ini kita akan bincangkan berkenaan dengan kos pengeluaran jangka pendek, dan ini adalah video bahagian yang kedua untuk kos pengeluaran jangka pendek. Okay, so kita mulakan sekarang. Okay, kita tengok konsep-konsep yang kita telah belajar sebelum ni dalam bahagian yang pertama, iaitu yang pertama adalah kos tetap ataupun TFC. Yang kedua adalah kos berubah ataupun TVC. Yang ketiga jumlah kos TC. Yang keempat kos tetap purata AFC. Yang kelima kos berubah purata ataupun AVC. Kos purata AC, dan akhir sekali kos sud MC. Okey, kos tetap ataupun TFC ini ditanggung oleh firma apabila firma menggunakan input tetap. Contoh input tetap adalah bangunan kilang. So kos tetap yang ditanggung oleh firma adalah sewa kilang. Okey, so ini adalah disebabkan oleh penggunaan input tetap. Okey, contoh sewa kilang. Okey, sewa kilang itu dianggap sebagai kos tetap sebab nilainya adalah tetap sama di sepanjang proses pengeluaran. Okey, yang kedua adalah kos berubah. Kos berubah ini adalah pembayaran ke atas input berubah. Contoh input berubah adalah buruh dan kos berubah adalah upah buruh. Okey, so contoh upah buruh. Dan nilainya akan bertambah apabila semakin banyak input berubah digunakan. Okey, dan yang ketiga adalah jumlah kos. Okey, jumlah kos ini adalah semua perbelanjaan yang ditanggung oleh firma apabila menggunakan input dalam proses pengeluaran. So untuk pengeluaran jangka pendek, firma guna input tetap dan input berubah. So kos yang ditanggung adalah kos tetap dan kos berubah. Okay, untuk dapatkan jumlah kos, so TC sama dengan TFC, kos tetap kita tambah dengan kos berubah, TVC. Okey, seterusnya kita belajar pula berkenaan dengan kos tetap purata. Okey, kos tetap purata ini adalah ekoran daripada kos tetap yang ke atas ni. Bila kita sebut perkataan purata, ini maksudnya kos tetap untuk setiap unit output ataupun kos tetap untuk satu unit output. Okey, untuk satu unit output, dan formulanya kita tahu yang kita dah belajar, AFC sama dengan TFC kita bahagikan dengan Q. Okey, kos berubah purata. Kos berubah purata sama daripada kos berubah. Bila kita sebut purata, maksudnya kos berubah untuk setiap unit output ataupun kos berubah untuk satu unit output. Okey, so formulanya adalah AVC sama dengan TVC kita bahagikan dengan Q. Okey, dan kos purata adalah hasil daripada jumlah kos. Okey, untuk dapatkan kos purata ataupun AC sama dengan TC kita bahagikan dengan Q. Okey, so daripada sini kita boleh dapatkan, kalau kita nak gunakan formula ni untuk cari TFC daripada AFC, so TFC ni kita boleh dapat daripada AFC kita darab dengan Q. So kita akan dapat TFC. Okey, jadi kat sini kita boleh tulis untuk dapatkan TFC, AFC kita darab dengan Q. Okey, begitu juga dengan TVC. Okay, TVC kita boleh dapatkan melalui AVC kita darab dengan Q. So kita boleh tulis kat sini TVC sama dengan
AVC kita darab dengan Q. Okey, untuk TC kita boleh dapat daripada formula cos purata. So, TC sama dengan AC kita darab dengan Q. Okay, so, kita tulis kat sini TC sama dengan AC kita darab dengan Q. Okay, so dah ada dua formula untuk dapatkan TC. Okey. Daripada formula ni juga, yang ini, daripada formula ni, kita boleh juga dapatkan TFC dengan TVC. Okey. Jadi, TFC sama dengan TC tolak TVC. Kan, daripada sini kita boleh dapatkan formula untuk cari TFC. So TFC, TC kita tolak dengan TVC, kita akan dapat TFC. Okey, so untuk dapatkan TVC, kita boleh juga ambil daripada formula yang tadi. TC kita tolak dengan TFC. Okey. Okey, so daripada sini formula AC ni TC bahagi dengan Q. AC diperolehi daripada TC bahagi Q. TC ni mengandungi TFC dengan TVC. Okey, jadi daripada formula ni kita boleh dapatkan juga AVC dengan AFC. So kita tulis kat sini. Untuk dapatkan AC, kita boleh juga guna formula AFC kita tambah dengan AVC. So, kita dapatlah AC. Okey. AC sama dengan AFC kita tambah dengan AVC. So, macam mana kita nak dapatkan AFC daripada formula ni? So, kita dapat, okey, selain daripada AFC sama dengan TFC bagi Q, untuk dapatkan AFC juga kita boleh gunakan formula AC kita tolak dengan AVC. Okey, ambil daripada formula yang ini. Okey, jadi kalau nak dapatkan AVC boleh juga kita guna formula AC kita tolak dengan AFC. Okey. Jadi itu adalah antara formula-formula yang kita boleh gunakan untuk cari kos tetap, kos berubah, jumlah kos, kos tetap purata, kos berubah purata dan kos purata. Dan akhir sekali adalah kos sud. Okey, bila kita sebut perkataan sud ataupun marginal cost ni, dia menunjukkan perubahan. Okey, maksudnya kita nak tengok berapa banyak kos sud itu berubah ataupun bertambah apabila kita tambah satu unit output. Okey, jadi formula untuk kos sud MC sama dengan perubahan TC kita bahagikan dengan perubahan kuantiti. Okey, so kos akan bertambah apabila kita tambahkan keluaran. Kos akan bertambah apabila kita tambahkan keluaran. So, kenapa bila kita tambahkan keluaran, kos akan bertambah? Dia terbalik macam tu. Sebab bila kita nak tambahkan keluaran, so kita kena tambah input. Bila kita tambah input akan bertambahlah kos. Okey, jadi kita untuk kira tambahan dalam kos, so perubahan TC kita bahagi dengan perubahan Q. Perubahan TC ini mengandungi perubahan dalam kos berubah dan hasil dengan campuran dengan kos tetap. Okay, so itu adalah MC.
Okey, seterusnya kita tengok kelok AC, AVC dan AFC. Okey, sebelum ni kita lakarkan kelok AC, AVC dan AFC secara berasingan. Okey, sekarang ni kita tengok macam mana bila kita gabungkan ketiga-tiga kelok ini dalam satu rajah. Okey, yang pertama kat sini adalah cos dalam RM. Dan kat sini kuantiti dalam unit. Okey. Yang pertama kita lakarkan kelok AFC. Kita tahu AFC mula-mulanya dia tinggi, lepas tu dia menurun apabila keluaran semakin bertambah. So ini adalah kelok AFC. So kenapa dia turun? Sebab kos tetap adalah tetap sama. Bila dibahagikan dengan keluaran yang semakin bertambah, menyebabkan AFC akan semakin berkurang. Sebab AFC sama dengan TFC kita bahagikan dengan Q. TFC tetap sepanjang tingkat keluaran. Q semakin besar. So AFC akan semakin mengecil. Sebab itulah bila kita lakarkan, bentuk keloknya akan menurun dan dia akan jadi semakin kecil. Dia akan semakin kecil tapi dia tidak akan bernilai kosong dan negatif. Sebab kos tetap akan tetap ada di sepanjang proses pengeluaran. Sewa kedai akan tetap dibayar walaupun besar mana pengeluaran ataupun kecil mana pengeluaran itu dilakukan. So seterusnya kita lakarkan kelok AVC. Kita tahu AVC bentuknya adalah bentuk U. Bentuk U maksudnya mula-mula dia tinggi. Lepas tu dia capai titik minimum dan dia akan naik. Ini adalah AVC. Turun, capai minimum kat sini dan dia akan meningkat. So kita tandakan bila dia capai titik minimum. Katalah titik pada Q kosong. Dia capai minimum. Dan seterusnya kita akan lakarkan kelok AC. Kita tahu AC ni adalah TC. Kita bahagikan dengan Q. Kita tulis dulu. AVC sama dengan TVC kita bahagikan dengan Q. AC sama dengan TC kita bahagikan dengan Q. TC ni dia ada TVC tambah dengan TFC. Jadi bila kita lakarkan AC, dia punya kelok dia mestilah berada lebih tinggi daripada AVC. Sebab apa? Sebab TC ni adalah hasil tambah antara TVC dengan TFC. So nilainya akan jadi lebih tinggi. So bila kita lakarkan AC, keloknya mesti berada sentiasa lebih besar daripada AVC. Dan AC juga bentuk U. Kita tengok data sebelum ni, AC juga berbentuk U dan dia akan turun dan dia akan capai minimum selepas daripada AVC capai minimum. Kalau kita rujuk balik data yang kita lakarkan. So kita kena buat dia turun. Dia capai minimum. Turun ni minimum selepas daripada AVC minimum. So kita lakarkan. Tambah dan dia naik. Bila sampai ni, pastikan jarak antara AC dengan AVC ni dia makin dekat. Tapi dia tidak akan bercantum. Dia cuma mula-mula dia lebar. Sini lebar. Lepas tu dia makin dekat. Tapi dia tidak akan bercantum. Jadi kita tengok hubungan antara ketiga-tiga kelok ini. Kita ambil kat sini.
so daripada sini, ini adalah jarak ni, katalah sini B, BQ kosong. Okay. BQ kosong itu adalah AC. Itu adalah AC. B, lepas tu C, Q kosong. Itu adalah AVC. Okay. Ini AC, ini AVC. Okay, so apa dia kat sini? Ada lagi kat sini ni, apa dia? BC tu apa? Okay, jarak BC. Okay, kita tahu sebelum ni AC sama dengan AFC, kita tambah dengan AVC, kan? Okay, jadi kalau jarak BQ kosong, AC ni adalah BQ kosong, AVC adalah CQ kosong, dan AFC-nya adalah jarak yang inilah, yang ini. Sebab AVC tambah AFC, dia akan sama dengan AC. So, AFC adalah jarak BC. Okay. Ini adalah AFC. Okay. So, itu. So, ini semua sekali AC. AC diperolehi bila kita tambah secara menegak AVC tambah dengan AFC. So, kita akan dapat AC. Okey, jadi daripada sini jarak antara AC dengan AVC adalah AFC. Dan kita tahu, kita nampak daripada sini, bila kita tambahkan output ataupun keluaran, dia punya jarak dia makin dekat. Okey, kenapa? Sebab AFC-nya makin kecil. Okey, mula-mula pada keluaran yang rendah, AFC-nya tinggi. Sebab apa? Sebab keluaran masih rendah, so kos tetap dibahagikan dengan keluaran yang sikit, maka AFC-nya akan jadi besar, kan? Okey, tinggi. Tapi bila semakin tambah keluaran, AFC akan semakin kecil. Jadi sebab itulah jarak AC dengan AVC akan jadi semakin rapat. Tapi saya kata tadi dia tidak akan bercantum sebab AFC juga tidak akan bernilai kosong. Dia tidak akan bernilai kosong sebab kos tetap akan tetap wujud di sepanjang proses pengeluaran. Okay, itu adalah hubungan di antara kelok AC, AVC dan AFC. Okey, sekarang kita tengok kenapa kelok AC berbentuk U. Okey. Jadi kita tahu, kita ingat dulu AC adalah hasil tambah antara AFC dan AVC. Okey, jadi sebentuk AFC dan AVC akan mempengaruhi AC. Okey, jadi kalau berdasarkan keluk, so kita lakarkan keluk dulu. Okey, kita lakarkan AFC yang bentuknya turun ke bawah. Okey, mula-mula besar, lepas tu dia semakin kecil. Okey, lepas tu kita lakarkan keluk AVC. Okey, AVC bentuk U juga, dia turun, dia capai minimum. Lepas tu dia akan meningkat. So, ini adalah AVC. Kita tandakan kawasan ataupun titik minimum AVC pada Q kosong. Okey, dan seterusnya kita lakarkan kelok
AC yang berada di atas AVC turun. Okay, capai minimum dan dia naik dan jaraknya semakin dekat dengan AVC. Tapi dia tidak akan bercantum sebagaimana yang kita dah tengok sebelum ni. So ini adalah AC. AC dan kita tandakan titik minimum. Setelah sini Q1. Okey, jadi kita tengok kat sini AC, AVC bentuknya dua-duanya bentuk U. Cantik sikit lah, tak cantik sangat ni. Okey, bentuk U. So, kelok AC diterbitkan daripada jarak ataupun dibentuk melalui jarak menegak antara AC dengan AVC. Okey, katalah kita ambil peringkat yang pertama, kita terangkan kawasan yang belah ni dulu. Okey, belah ni dulu. Iaitu kosong antara unit kosong hingga Q0. Okey. Okey, yang pertama kita tengok antara 0 hingga Q0. Okey, apa keadaan kelok AFC dengan AVC? Okey, kenapa kita tengok AFC dengan AVC? Sebab bentuk kelok AVC dengan AFC akan mempengaruhi AC, kan? Sebab AC tambah AC sama dengan AFC, kita tambah dengan AVC. Okey, jadi kita tengok kat situ AFC-nya AFC turun. Okey, makin turun. Okey. Lepas tu AVC pun sedang turun. Okey. Kita padam dulu. Kita padam semua. Kita lakar balik. Okey, so AFC turun antara ni yang 0 hingga Q0. AFC turun. AVC pun turun. Sebab itulah AC dia turun. Okey, so kita tulislah kat sini. B sebab AVC turun. Okey. Yang menyebabkan AC pun akan turun. Okey, kita tahu tadi AFC turun. Okey, AFC turun sebab semakin banyak keluaran dihasilkan, maka kos tetap untuk setiap unit keluaran itu akan semakin kecil lah, kan? Okay, sebab kos tetap itu tetap. So, AFC akan turun. Tapi AVC turun. Kenapa AVC turun? Okay, jadi kat sini disebabkan oleh pulangan sud bertambah. Okay, ingat tak apa dimaksudkan dengan pulangan sud bertambah? Yang kita belajar dalam bab 4. Okey, kan? Okey, pulangan sud bertambah ini maksud dia, okey, kita tulis kat sini untuk kita ingat balik. Pulangan sud bertambah ni maksudnya bila tulis merah. Bila tambah input berubah. Okey, kita katakan contoh kat sini, kita ambil buruh lah. Okey, kepada input tetap. Okey, TP ataupun jumlah keluaran akan bertambah dengan kadar bertambah. Kan? Bila kita tambah input berubah, kita tambah buruh, dia akan melibatkan kos. Okey. So, tambah input berubah, dia akan melibatkan kos. Ni. Dia akan melibatkan kos ataupun kita panggil sebagai TVC. Tapi TVC. Okay. Tapi bila kita tambah buruh tadi, keluaran kita akan meningkat. So, TVC bagi Q kan untuk dapatkan AVC kan. So,
tapi keluaran kita makin meningkat dengan banyak ataupun dengan kadar yang bertambah. So kat sini maksudnya TVC akan kecil daripada Q sebab peningkatan Q itu lagi besar. Peningkatan Q lagi besar daripada TVC. Okey, jadi bila kita bahagikan TVC dengan Q yang meningkat dengan banyak tu tadi, maka AVC akan menurun. Okey, kat atas ni kecil. Okey, tambah buruh. Kat bawah ni peningkatan dalam Q-nya besar. So kecil bagi besar dia akan jadi makin kecil. So sebab itulah AVC dia menurun. Okey, jadi bila AFC turun, AVC turun disebabkan oleh pulangan sud bertambah tadi, ini akan menyebabkan AC pun akan menurun. Okey, AC pun akan menurun sebab AC diterbitkan daripada AVC dengan AFC. Okey, itu yang pertama. Okey, bahagian yang kedua kita tengok pula bahagian sini. Okey, bahagian sini. Antara Q0 ke Q1. So, kita tulis Q0 ke Q1. Okey, antara Q0 ke Q1 kita tengok apa keadaan AFC. AFC turun, masih lagi turun kan? AVC, okey, AVC kita tengok dah naik, makin meningkat. AVC makin meningkat. Okey. Dan yang C kita tengok AC turun. Okey, walaupun AVC meningkat tapi AC masih lagi turun kat sini. AVC naik tapi AC masih turun. Kenapa? Sebab kat sini penurunan dalam AFC lebih besar daripada peningkatan dalam AVC. Okey. So kat sini AFC jatuh, kita tahulah sebab kos tetap yang semakin kos tetapnya tetap tapi keluarannya dah makin bertambah dan naik daripada Q0 ke Q1 tadi menyebabkan kos tetap purata akan semakin kecil kan. So AVC ni meningkat. Kenapa AVC meningkat? Okey, disebabkan oleh pulangan sud berkurang. Okey, pulangan sud berkurang dalam teori pengeluaran. Apa dia maksud pulangan sud berkurang? Okey, pulangan sud berkurang maksudnya tambah input berubah ataupun buruh tadi menyebabkan TP naik dengan kadar berkurang. Dia terbalik daripada tadi. Okey. So tambah buruh menyebabkan kos berubah. Okey. Tapi bila tambah buruh keluaran akan meningkat, tapi peningkatannya adalah dengan kadar yang berkurang. Okey, jadi kat sini kita boleh katakan bahawa TVC akan jadi lebih besar daripada Q. So yang kat atas ni besar, yang bawah ni semakin kurang peningkatan dia. So AVC akan semakin turun. Turun pula, dah naik. So AVC akan semakin naik disebabkan oleh pulangan sud berkurang. Okey, tapi kita kata AC masih lagi turun sebab peningkatan dalam AVC kecil daripada penurunan dalam AFC. So AC akan turun. Okey, so dia masih lagi turun sehinggalah Q1. Okey, bila dah capai Q1 dia dah capai titik minimum. Kan? Dan dia akan naik. So kenapa dia naik?
Jadi kita tengok yang ketiga, kita tengok keadaan selepas Q1. Okey, selepas Q1 kita tengok AFC turun, B AVC naik. Okey, kenapa naik? Sebab tadilah pulangan sud berkurang. Okey, tapi pada peringkat ni AC dah meningkat. Okey, sebab apa AC meningkat? Okey, maksudnya sekarang ni peningkatan dalam AVC. Okey, kita sambung tulis kat sini. Jadi sebab peningkatan AVC itu dah besar daripada penurunan dalam AFC yang menyebabkan AC akan jadi semakin meningkat. Okey, itu adalah kenapa AC berbentuk U. Sebab apa ni, keadaan AFC dan AVC. Okey, itu. Okey, seterusnya kita tengok hubungan antara kelok AC, AVC dan MC. So, kita lakarkan kelok. Ni birulah. Okey, dan kat sini macam tu. Okey, so kat sini adalah cos dalam RM dan paksi kuantiti dalam unit. Okey, dan seterusnya kita lakarkan kelok AVC yang bentuknya menurun capai minimum dan dia akan meningkat. So, ini adalah AVC. Okey, seterusnya kita lakarkan kelok AC yang berada di atas daripada AVC, bentuknya juga menurun. Menurun capai minimum, pastikan selepas daripada ni AVC minimum. So, dia minimum selepas daripada AVC minimum. So, dah capai minimum kat sini, naiklah. Naik dan pastikan dia semakin dekat dengan AVC. So, kat sini adalah AC. Okey, ini minimum AVC, ini minimum AC. Okey, so kita tandakan minimumnya pada Q0, minimum AVC pada AC pada Q1. Okey, sekarang kita nak lakarkan kelok MC. Kelok MC dia bentuknya turun, capai minimum dan dia akan meningkat. Okey, so dan masa kita lakarkan MC, kita pastikan MC itu dia akan memotong kelok AC dan AVC pada masa AC dan AVC-nya adalah minimum. Okey, so kita lakarkan, katalah kita buat color ni. Okey, dia turun capai minimum. Okey, lepas tu dia naiklah. Okey, naik tu pastikan kita lakarkan tu dia potong AVC masa AVC minimum dan potong AC juga pada masa AC minimum. So, kat sini adalah MC. Dia turun. Turun, capai minimum, naik, potong AVC minimum, potong AC minimum dan terus naik. Okey, itu adalah keadaan kelok MC, AC dan AVC. Okey, jadi kita nak tengok sekarang hubungan antara kelok AC dengan MC dulu. Okey, so untuk hubungan kita tengok satu-satu. Yang pertama, AVC dan MC. Okey, tengok AVC dengan MC dulu. Okey, kita tandakan dia punya bahagian dia. Sebelum Q0.
Okey, keadaan yang pertama sebelum OQ kosong. Okey, jadi pada waktu itu pada masa MC sedang meningkat. Kita tengok keadaan MC sedang meningkat. Ni. AVC sedang menurun. Okey, so kita kata pada masa AVC sedang menurun, MC berada di bawah AVC. Kat sini. So, kita tulis yang pertama, AVC sedang menurun. Okay, kalau soalan berbantukan rajah, so kita kena ceritalah bila keadaannya masa dia menurun. Jadi kita kata sebelum kuantiti Q kosong. Okay, sebelum kuantiti Q kosong tu, AVC sedang menurun. Jadi MC berada di bawah kalau AVC. Okey, segini. Kalau MC, okey, kalau MC berada di bawah kalau AVC. So, kat sini kita kena tulis keluk lah sebab kita nak cerita hubungan antara keluk kan. So, kalau AVC sedang menurun, ni, kalau AVC sedang menurun, keluk MC berada di bawah keluk AVC. Dia berada di bawah. Sini. Kan? Okey, lepas tu keadaan yang kedua, keluk AVC capai minimum, kat mana dia minimum? So, kita kena ceritalah. Pada Q sama dengan Q1. Q0 kan? Ni, minimum. Pada Q0. Dah capai minimum dah. So, apa keadaannya pada waktu tu? So, kita kata kat sini, kalau MC sama dengan kilo AVC. Sama ataupun kita katakan bersilang. Bersilang dengan kilo AVC. Okey, dan keadaan yang ketiga. Okey, keadaan yang ketiga, kita tengok pula keadaan apabila AVC meningkat. So, kalau AVC meningkat, kat mana meningkat? Selepas Q0 lah kan. Selepas Q0 dia dah meningkat dah. Okey, ni kat sini. So, kalau AVC meningkat selepas kuantiti Q0, so apa keadaannya? Kalau MC berada di atas kalau AVC. Okay. Pada masa AVC meningkat selepas Q0 ni, kalau MC, okay, dia berada di atas. Ini MC, ini AVC. So, dia berada di atas kalau AVC. Okay, itu untuk AVC dan MC. Okey, seterusnya kita tengok pula. Ni kita tulis A lah. Okey, kat sini B. Kalau AC dan MC. Okey, sama juga. Kita tengok pada masa dia menurun, masa dia minimum dan pada masa dia meningkat. So, keadaan yang pertama, kalau AC sedang turun. Okey. Kalau AC sedang turun, kat mana AC sedang turun? Okay, untuk AC, kita tengok yang kat sinilah belah dia turun. Sini. Kawasan sini. Kan? Kawasan sini, masa dia sedang menurun. Ini.
So kat mana dia menurun? Kuantiti mana? So 0 hinggalah sebelum Q1. Sebab Q1 ni dia dah minimum. Okay, kita kata kalau AC menurun sebelum kuantiti Q1. Okay, apa keadaannya pada masa tu? Okay, sama juga keadaan dia. Cuba tengok. Macam mana kalori MC? Berada di bawah kan? Daripada kalori AC yang merah ni. So, kita kata kalori MC berada di bawah kalori AC. Sama je macam tadi. Cuma kita tukarkan. Kalau tadi AVC, sekarang dia jadi AC. Okey, so yang kedua, keadaan di mana kalau AC minimum. Okey, kalau AC minimum kat mana? Pada Q1. Apa keadaannya pada masa tu? Kalau MC bersilang dengan AC, dengan keluk. Kena tulis perkataan keluk lah kalau kita nak cerita pasal keluk kan. So yang ketiga, keluk AC meningkat kat mana? Selepas Q1. Meningkat kat mana? Selepas Q1. Selepas Q1 baru dia meningkat. So apa keadaannya? So keadaannya kita kata kalau MC berada di atas kalau AC. Okey, rujuk raja. Masa AC ni meningkat, ni kalau MC ni dia berada di atas AC kan, dia dekat atas. So itu adalah hubungan antara kalori AC, AVC dan MC.